Assalamualaikum dan salam Syarakusan bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang, Si Chi Hau, mengumumkan keluar dari Parti Sarawak Bersatu PSB berkuat kuasa pada Jumaat. Perkara ini telah disahkan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa dalam sidang media khas di Dun Sarawak pada Ahad. Pada hari Jumaat, 12 Ogos 2022, saya telah menerima sepucuk surat daripada Yang Berhormat Encik Si Chi Hau, Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi kawasan N11 Batu Lintang. Dalam surat tersebut, beliau menyatakan bahawa beliau telah meletak jawatan sebagai ahli Parti Sarawak Bersatu PSB berkuat kuasa serta-merta. Dengan peletakan jawatan beliau sebagai ahli PSB, maka kedudukan keahlian parti-parti di Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah seperti berikut. Gabungan Parti Sarawak GPS 76 kerusi, Parti Sarawak Bersatu PSB 3 kerusi, Democratic Action Party DAP 2 kerusi, Bebas 1 kerusi. Tambah Tan Sri Muhammad Asfia lagi, pihaknya akan mengambil tindakan menyusun semula kedudukan barisan pembangkang di mana ahli bebas itu tidak akan duduk bersama pembangkang. Bagaimanapun, jelas beliau Si Chi Hau tidak mendedahkan sebarang alasan tindakannya keluar parti. Beliau turut menegaskan Adun Batu Lintang itu akan meneruskan khidmatnya sebagai wakil rakyat bebas. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Asfia memberitahu persidangan Dun Sarawak seterusnya akan diadakan pada November kelak selepas selesai pembentangan Belanjawan Malaysia. Berita seterusnya, Kelab Memanah MT Moden dan Tradisional Darul Saadah di Samota telah menganjurkan program 1000 Liga Sukan Memanah bahagian Serikit bagi sambutan Hari Belia Negara di Padang Bola Sepak Taman Susur Jambu Serikit pada Sabtu. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talef Saleh berkata program tersebut merupakan usaha murni bagi menarik minat lebih ramai lapisan umum masyarakat untuk menyertai sukan memanah itu. Mudah-mudahan pendaftaran dan MOSTA itu akan diluluskan oleh ROS, insyaAllah. Dan bagi saya dari segi perancangan jangka panjang lah, kita melihat jauh ke depan, ini merupakan satu langkah yang itu baik, satu usaha yang murni. Itu juga dengan sukan-sukan yang lain. Kalau kita lihat sukan yang sudah bertapak di kalangan masyarakat lah, seperti bola sepak, futsal dan sebagainya, bola keranjang dan sebagainya. Satu aktiviti memanah ini, sukan memanah ini, tradisi kah, moden kah, merupakan satu yang baru bagi kita di kawasan itu lah. Oleh sebab itulah kita mahu memperkembangkan, memperluaskan aktiviti seperti ini supaya kita dapat meningkat minat kepada warga di kawasan ini, baik di bangku sekolah, awal dari bangku sekolah sudah. Program 1000 Liga ini adalah salah satu program yang diadakan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang bermatlamat Malaysia mencapai status negara sukan yang bukan hanya memfokuskan kepada pencapaian sukan berprestasi tinggi, tetapi paling utama adalah membangunkan ekosistem budaya sukan ke arah kesejahteraan rakyat secara holistik. Selain itu, program sebegini juga dapat memupuk minat dan menarik lebih ramai penyertaan ke arah melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sukan.
Program tersebut turut menarik penyertaan pemanah-pemanah dari Sri Aman, Saribas, Sibu dan Meradong. Selanjutnya, pembinaan Jalan Kendai Selampit yang melibatkan peruntukan sebanyak 72 juta ringgit telah diluluskan dan bakal dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Engineer Aidil Lariwa berkata, projek Jalan Kendai Selampit sepanjang 12 km itu telah diluluskan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Jelasnya, selain itu, projek Jambatan Selampit juga di dalam proses kelulusan oleh State Planning Authority SPA buat kali kedua, memandangkan lokasi bagi Jambatan Selampit tersebut telah diubah bagi mengoptimumkan peruntukan serta mengekalkan struktur pelan kampung itu sendiri. Beliau berkata demikian semasa menghadiri taklimat dan lawatan kerja ke Dun Opa pada Jumaat. Sementara itu, Aidil menjelaskan pembinaan Jambatan Selampit yang bernilai 27.94 juta ringgit itu merangkumi akses jalan raya dan sistem peparitan dengan panjang jambatan 200 meter serta lebar 6.5 meter. Ujarnya lagi, lokasi terbaru Jambatan Selampit juga akan dihubungkan dengan Jalan Kendai Selampit itu dan seterusnya akan memanfaatkan lebih kurang 2,000 penduduk setempat yang terdiri daripada penduduk Kampung Kendai, Kampung Pasir Hilir, Kampung Bukit Batu, Kampung Selampit 1 dan 2 serta Kampung Bitokan 1 dan 2. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opa, Billy Sujang berkata, pelaksanaan kedua-dua projek perlu dipercepatkan kerana ia akan memberikan manfaat yang cukup besar kepada penduduk setempat. Laporan berikutnya, beli-beli Super App, sebuah perkhidmatan dalam talian, telah mencipta perniagaan yang memudahkan penduduk di Sibu memesan makanan dalam talian dan terus menghantarnya kepada pengguna. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1, Dr. Anwar Rapai berkata, bagi merancakkan lagi ekosistem digital ekonomi di Sibu, beliau mencadangkan agar SDIH dan beli-beli bekerjasama bagi menjayakan cashless Bandung Walk dan cashless Pelangi Kios agar para peniaga dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka. I think in Sibu, the area that focus on cashless now is our central market. Yeah. But not much of the food stalls. I think because Bandung Walk is the concentrate on one area, they're not scattered. So I think it's good high time for them to have a cashless there lah. Number one, number two, food deliveries. I don't think they go into adakah? Not quite. 30% is a bit too high for them. Oh, is it? That's a chunk. I see. So we come in maybe 3-7%. That one is Grab is apa percent? Grab is 20 to 28 if I'm not mistaken. It's up to 30 so. They charge the merchant. Oh, so I want to use this so that people can order food from Bandung Walk using this beli-beli just now, kan? Beliau juga berkata usaha pengdigitalan penjajah Bandung Walk adalah selaras dengan inisiatif Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg agar Sarawak menerima sepenuhnya transformasi digital. Dalam perkembangan lain, Dr. Anwar turut merasmikan kejohanan Liga Hoki Dewan SSC PHNS Zon Sibu 2022 di Dewan Tertutup Bukit Lima Sibu. Kejohanan 2 hari yang berlangsung pada 13 dan 14 Ogos itu merupakan anjuran Sarawak Sport Corporation SSC dan Persatuan Hoki Negeri Sarawak PHNS yang disertai 30 pasukan yang dibahagikan kepada kategori 15 tahun ke bawah TKB, 17 tahun ke atas dan 30 tahun ke bawah lelaki dan wanita. Dalam ucapannya, beliau berkata sebuah padang hoki sedang dalam perancangan untuk dibina di Kemuyang. Katanya sebelum ini Sibu telah diperuntukkan sebidang tanah di Jalan Teku dan dijanjikan pembinaan padang hoki yang sudah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Bagaimanapun, beliau tidak tahu mengapa ianya tidak berlaku seperti dijanjikan. Tambahnya lagi, Sibu sepatutnya mempunyai padang hoki dan beliau akan terus berusaha mendapatkan padang hoki untuk semua orang serta meminta kerjasama daripada semua pihak bagi merealisasikan impian ini secepat mungkin.
Berita di Miri, isu kerja-kerja penyambungan bekalan air di kawasan Puyut Nibong yang sehingga kini masih belum siap telah mendapat perhatian Timbalan Menteri Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Jala. Satu pertemuan telah diadakan bersama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB dan kontraktor bersama dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta tuai-tuai rumah bagi mendapatkan gambaran sebenar berkenaan status projek ini. Menurut beliau, masalah kerja-kerja penyambungan air bersih ke rumah-rumah panjang kawasan Puyut Lubuk Nibong dijangka akan dapat diatasi hujung Ogos atau selewat-lewatnya awal September ini. Terima kasih kepada semua rumah panjang yang 33 atau 34 di kawasan Puyut Nibong ini akan berterusan, tidak ada terputus-terputus pada penghujung bulan Ogos ataupun selewat-lewatnya dalam awal bulan September. Ini yang kita mau ketetapan yang begini dari pihak konsultan dan juga dari pihak kontraktor. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan perjumpaan bersama JBAB di Pusat Khidmat Dun Mulu pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Gerawat yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu menzahirkan rasa tidak puas hati dengan tempoh masa projek ini yang tidak mengikut jadual yang mana sepatutnya siap pada Mei lepas. Bagaimanapun, beliau berpuas hati dengan taklimat ini yang telah memberi gambaran kepada semua KMKK dan tuai-tuai rumah tentang jaminan kontraktor untuk menyiapkan projek ini. Tapi yang saya puas hati juga bahawa taklimat ini sudah memberi gambaran kepada ketua penduduk kita di Puyut Lubuk Nibong, termasuk ketua-ketua masyarakat, ketua kaum, apakah masalah dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak JBAB, kontraktor dan juga konsultan untuk mengatasi cabaran-cabaran dan masalah yang dihadapi berkenaan dengan bekalan air bersih ini. Laporan seterusnya, penganjuran Town Hall Penyakit Tangan Kaki dan Mulut HFMD oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama ibu bapa, guru-guru tadika, tabika, prasekolah, pusat jagaan dan pengusaha taman permainan dalaman ini suatu usaha yang sangat baik. Menurut Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, para peserta perlu mengambil peluang ini dengan menerapkan pemahaman mengenai punca penyakit dan bagaimana mengawalnya. Katanya walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengisytiharkan penyakit HFMD sebagai endemik, orang ramai diminta jangan abaikan aspek kebersihan dan penjagaan kesihatan. Mana-mana playground ataupun indoor, outdoor ataupun tepika semua ataupun pusat menjaga anak-anak kita mestilah sama-sama tanggungjawab. Macam doktor tadi kata, Dr. Melvin kata kita mesti mau kebersihan paling usaha. Kalau kita kebersihan tidak jaga untuk playground anak-anak ataupun tepika ataupun tempat jaga anak-anak, kalau kita tidak ajar SOP macam mana diuruskan daripada kecil, barulah kita dapat bagi peluang anak-anak belajar. Katanya semasa berucap merasmikan Town Hall HFMD peringkat bahagian Bintulu anjuran Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu di Auditorium Wisma Lembaga Kemajuan Bintulu BDA di sini pada Sabtu. Justeru beliau mengajak semua pihak bekerjasama dalam usaha mengekang penularan penyakit HFMD di kalangan kanak-kanak yang amat membimbangkan kebelakangan ini terutama di Bintulu. Dalam pada itu, Datuk Seri Tiong meminta Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu bekerjasama dengan Jabatan Penerangan Malaysia Bahagian Bintulu bagi menjalankan kempen pendidikan kebersihan khususnya berkaitan penyakit tangan, mulut dan kaki kepada penduduk di kawasan luar bandar. Jelasnya lagi, beliau akan menyediakan seunit bas atau kenderaan yang akan digunakan bagi membawa kemudahan perubatan di Hospital Bintulu ke kawasan luar bandar. Saya dah dapat permintaan daripada rumah-rumah panjang. Kalau boleh, kita sekarang baru habis COVID, kawangan pun kesusahan, inflation pun naik, kita income lagi, masih lagi sini sana tidak mencukupi. So I want your KKM to be more active, proactive, to
Together with Dr. to design your bus what you need. Then you let me know what is the model you want. Volkswagen kah, Mercedes kah, ataupun Toyota kah, ataupun apa kah, ataupun Hino kah. Itu I will call them to work together with you. We order the special bus, and then doctor can be doing some small treatment ataupun small operation kan, meter kan dalam bus. Dalam pada itu, beliau menyeru semua agensi bekerja sebagai sebuah pasukan dan berharap Bintulu dapat mencapai hasrat menjadi sebuah bandar yang bersih dan aman. Mengakhiri berita malam ini dengan penduduk di kawasan Serumbu perlu berani menyahut transformasi teknologi fertigasi dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serumbu, Miroh Simo berkata, teknologi fertigasi bukan sahaja satu kaedah penanaman yang mudah, namun pada masa yang sama kos buruh dapat dikurangkan. Menurutnya, pendapatan juga dapat ditingkatkan menerusi pengeluaran hasil pertanian yang berganda. Tujuan kita buat ini ialah untuk membeli ilmu, untuk membeli pengetahuan dan juga skill-skill tertentu kepada orang-orang kita supaya faham macam mana konsep permodelan pertanian seperti ini boleh sesiapa saja boleh buat. Di belakang rumah, tanah kosong di tepi rumah dan sebagainya pun boleh digunakan pakai untuk kita bertanam. Kalau kita tengok rumah kita di kampung dan sebagainya, kawasan perumahan di belakang rumah, terutama sekali rumah-rumah kita di kampung, semak samun yang rumput yang tinggi, tanah terbiar tidak digunakan pakai, sedangkan tanah ini kalau diteroka, dibuat projek dan sebagainya, boleh menghasilkan pendapatan sampingan untuk keluarga. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis perasmian kursus fertigasi dan hidroponik dan ceramah penyakit ginjal Afrika ASF di Serumbu Eco Park pada Jumaat. Sementara itu, Miroh juga memberitahu transformasi teknologi fertigasi ini adalah selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak yang ingin memperluaskan konsep pertanian moden khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebab fakta, salam UKAS.